Hai semua, selalunya aku akan baca cerita seram dekat FS. Lepas tu, bila nak tidur malam, mesti terbayang balik cerita-cerita korang. Sekarang, giliran aku pula nak cerita pengalaman seram aku. Tapi taklah seram sangat, sampai korang boleh terbayang balik nak tidur nanti. Ini merupakan kisah benar tau, yang dialami oleh aku sendiri atau kawan sekerja aku. Pengalaman seram ni berlaku sewaktu aku bekerja di sebuah syarikat. Kilanglah senang cerita. Tahun 2017, pihak pengurusan buat keputusan untuk besarkan operasi kilang. Jadi, diorang menyewa bangunan kilang sebelah. Untuk pengetahuan korang, kilang sebelah ni dah tutup sejak 2007. Jadinya, bangunan tu dah terbiar hampir 10 tahun. Aku cerita dulu latar belakang bangunan ni. Bangunan ni ada 2 tingkat. Aras bawah merupakan bahagian production, manakala bahagian atas bahagian pejabat. Jabatan aku merupakan satu-satunya jabatan bahagian pejabat yang diarahkan berpindah ke bangunan tu. Jadinya hanya jabatan aku yang terdiri dari 7 orang staf akan ditempatkan di aras 2. Sekarang kita fokus pada aras 2 pula. Sebab cerita aku ni akan banyak berkisar di aras ni. Aras 2 ni dia panjang dan terdapat 3 baris bilik-bilik pejabat. Kami hanya menggunakan 4 bilik sahaja. Dan korang boleh bayangkan tak berapa banyak bilik-bilik yang tidak digunakan sepanjang kita orang berada di situ. Bilik-bilik ni tidak ditinggalkan kosong sebab perabot pejabat, meja, kayu, almari, kerusi dan peralatan lain masih ada dan berselerak. Masa aku mula-mula teroka tempat ni, teruja jugalah selongkar semua barang-barang tu, macam masa berputar ke zaman dulu-dulu. Dekat aras 2 ni, ada terdapat bilik kecil yang berkunci sejak kami masuk. Bos aku dah pesan siap-siap kat kita orang. Apa-apa jadi, jangan sentuh bilik tu. Dan sepanjang aku di sana, hanya sekali aku nampak bilik tu terbuka. Tapi sikit je, bukan terbuka luas. Aku jeling, lepas tu aku jalan laju-laju, masuk pejabat balik. Esoknya, dia bertutup balik macam biasa. Masa mula-mula masuk, aku dah kena kacau. Tapi ringan-ringan je lah. Masa tu, aku dengan staf lagi seorang kena alihkan kerusi dari bilik A ke bilik B. Masa staf lagi seorang tu dekat bilik B dan aku baru je keluar dari bilik A, aku dengar bunyi kaca pecah dan berderai. Kuat bunyi dia. Dalam hati aku dah membebel sebab tambah satu kerja, nak sapu kaca pula nanti. Bila masuk balik bilik A tu, aku tengok bersih je lantai. Lepas tu, aku baru perasan bilik tu mana ada barang diperbuat dari kaca. Aku hanya telan air liur dan sambung buat kerja macam biasa. Tapi aku ikut rapat-rapat lagi staf lagi seorang tu. Tak nak tinggal sorang-sorang dalam bilik tu lagi. Rakan sekerja aku yang datang awal cerita, satu bilik ni selalu kalau dia datang pagi-pagi tu, mesti aircon terbuka. Bukanlah setiap hari, tapi adalah dalam sebulan tu sekali atau 2 kali terpasang. Bilik tu kita orang tak guna pun. Aku pula kena bilik sebelah pejabat kita orang. Mulanya aku masuk bilik tu nak ambil fail. Dalam bilik ni ada 2 aircon besar dan bising bunyi dia. Aku memang dah pastikan aircon tu tutup sebelum aku keluar. Dalam 30 minit macam tu, aku dengar bunyi bising bilik sebelah. Terus rakan sekerja aku tegur aku, lupa tutup aircon ke apa. Aku pun pergilah cek. Memang sah, 1 aircon terpasang. Yang buat aku lagi pasti dia terpasang sendiri sebab tadi aku buka aircon sebelah kanan. Yang terpasang sekarang sebelah kiri.
Pernah juga kejadian di mana aku nampak Abang Khalil, rakan sekerja aku, masuk ke dalam satu bilik kecil yang tak digunakan tu. Masa tu aku beranggapan Abang Khalil cari fail-fail lama yang masih boleh digunakan. Benda boleh berjimatkan, buat apa membazir? Tergerak juga hati aku nak sergah dia, tapi aku matikan niat jahat aku tu. Petang tu baru aku nampak Abang Khalil dekat pejabat. Aku terus mengusik dia. Abang Khalil, tak seram kah masuk bilik hujung tu sorang-sorang pagi tadi? Korang tahu dia balas apa? Hah? Pagi tadi? Abang half day lah hari ni, dik. Habis dia cakap tu, terus aku laju-laju pandang papan putih yang ada senarai nama staf yang bercuti. Betul weh, Abang Khalil cuti separuh hari masa tu. Nasib baik aku tak pergi sergah. Kalau tak, aku balik yang kena sergah agaknya. Terus, aku pula yang kena usik dengan dorang. Abang Khalil siap cakap, kalau dia tahu ada cover dia pagi tadi, baik tak payah mohon cuti setengah hari. Lepas tu, kisah yang ni pula pengurus aku yang cerita. Hari tu dia overtime sekejap. Rancangnya sampai pukul 7.30 malam. Tapi pukul 6 lebih dia dah cabut dah sebab kena kacau. Dia cerita masa dia tengah buat kerja, dia nampak bayang orang lalu depan office. Sebab pintu office aku jenis kaca separuh. Dia tengok dari ekor mata je, orang tu lalu slow. So, dia ingat Kak Seri, cleaner kat sini. Kan kalau kita mop lantai, kita akan jalan slow je, maju ke depan. Lepas tu dia nampak lalu lagi, arah berlawanan pula. Jadinya dia bangunlah nak pergi berborak sekejap. Dia pun buka pintu pejabat sambil tanya, Kak Seri tak balik lagi kah? Sunyi, bayangan tiada, suara pun tiada. Padahal baru je lalu tadi kan. Tak bincang banyak, dia terus ambil beg, lari balik. Dengan lampu pun dia tak sempat tutup. Semua pun tahu Kak Seri tak overtime masa tu. Sejak hari tu, pengurus aku kalau nampak Kak Seri mesti tanya, sarapan apa? Kalau dalam satu hari tu jawapan tak sama, sah. Salah seorang tu Kak Seri jadian. Okeylah, aku rasa setakat ni je cerita aku. Banyak lagi kejadian gangguan yang berlaku di situ. Tapi ringan-ringan lah, macam dengar bunyi. Tak adalah gangguan berat sampai kena rasuk tu. Tambahan, kadang-kadang kami buat bacaan Yasin dekat bangunan tu. Sampai jumpa lagi di cerita yang lain. Sekian.